Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera cikgu ucapkan kepada semua murid-murid sekalian. Okay, hari ini bersama lagi dengan Cikgu Syamal. Kita akan meneruskan lagi sesi pembelajaran kita untuk hari ini berkaitan dengan unit 15 Oh Malaysiaku. Okay, baiklah. Bahan-bahan yang kamu perlukan ialah pertama buku teks muka surat 17. Kemudian kamu perlukan buku aktiviti muka surat 23 dan 24. Okay, boleh bersedia dengan buku kamu sekarang. Okey, baiklah. Kita pergi kepada objektif pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, mengenal pasti kata imbuhan akhiran dengan betul. Yang kedua, membina ayat menggunakan kata berimbuhan akhiran dengan betul. Okey, baiklah, kita tengok apa itu imbuhan akhiran. Apa yang berkaitan dengan imbuhan akhiran ni? Kita tengok yang pertama dia kata imbuhan yang diletakkan pada akhir perkataan. Akhir ni maksudnya dia duduk di hujung perkataan. Okey, macam mana? Nanti cikgu tunjukkan. Okey. Dia kata di akhir perkataan untuk membentuk kata nama atau kata kerja. Jadinya imbuhan yang dia masukkan di akhir perkataan tu dia nak jadikan kata nama ataupun kata kerja. Contoh imbuhan akhiran ada 3. Yang pertama kan, yang kedua I, yang ketiga an. Macam mana kita nak gunakan dia? Okey, kita tengok yang pertama. Imbuhan akhiran kan dan I di belakang. Macam mana kita nak gunakan dia? Dia kata melakukan sesuatu untuk orang lain, iaitu kata kerja. Jadi awak kena ingat apabila melibatkan perbuatan melakukan sesuatu, kata kerja, bila melakukan sesuatu untuk orang lain, maksudnya itu kita boleh gunakan atau kata kunci kepada kita untuk kita gunakan dia sebagai imbuhan akhiran kan ataupun I. Contoh yang pertama, ayah hadiahkan saya sebiji bola sepak. Maksudnya melakukan sesuatu untuk orang lain. Ayah berikan hadiah kepada siapa? Kepada awak. Contoh, awak dapatkan hadiah, awak cakaplah ayah hadiahkan saya sebiji bola sepak. Maksudnya awak dapat daripada ayah. Ayah melakukan sesuatu. Dia buat apa? Dia bagi hadiah. Itu yang dimaksudkan dengan imbuhan akhiran kan. Okey. Yang kedua, ayah hadiahi saya sebiji bola sepak. Jadi dia buat sesuatu untuk orang lain juga. Maksud ayah hadiahkan siapa? Hadiahi saya sebiji bola sepak. Dia hadiahkan kamu sebiji bola sepak. Ini untuk kata kerja sebab dia perbuatan. Ataupun awak nak tukar, ayah marahi saya ataupun ayah marahi adik kerana adik pecahkan pasu bunga. Contoh, itu contoh saja. Maksudnya melakukan sesuatu untuk orang lain lah, kata kerja. Okay, yang kedua, imbuhan an di belakang. Macam mana kita nak gunakan dia? Okay, kita tengok Dia kata hasil melakukan sesuatu. Contoh yang pertama, adik suka masakan ibu. Kalau awak perhatikan di sini, mana yang ada an di belakang? Ini kan? Okay, bila ini ada an di belakang, maksudnya ini adalah kata kerja yang dimasukkan imbuhan akhiran an di belakang. Kata asal dia ialah masak. Perbuatan dia adalah masak. Maksudnya di sini masak ni merupakan satu perbuatan ataupun kata kerja dia. Jadi dia tambahkan
an di belakang maksudnya hasil melakukan sesuatu. Bila awak masak tu dia akan menjadi satu hidangan iaitu masakan. Kita panggil sebagai masakan. Jadi adik suka masakan ibu. Yang kedua, pukulan Aiman terkena muka abangnya. Okey, kita cari mana satu yang ada an di belakang. Aiman tak boleh lah sebab Aiman ni nama orang. Jadi kita gunakan pukulan. Okey, pukulan ni kata asal dia, kata dasar dia pukul. Ditambahkan an di belakang supaya dia nak tunjukkan dia hasil daripada melakukan sesuatu. Dia pukul. Kata asal dia itu kata dasar dia iaitu perbuatan. Dia pukul dan pukulan ni maksudnya hasil dia pukul tu. Okey, pukulan Aiman terkena muka abangnya. Mungkin dia pukul bola tapi terkena muka abang dia. Okey, contoh macam tu. Okey, ini contoh dia. Okey, baiklah, kita tengok di sini. Ini adalah beberapa contoh untuk imbuhan-imbuhan dan melalui proses kata dasar yang asal dia. Contohnya awak tengok di sini, kata dasar di tengah-tengah ni ada 3. Contoh yang pertama masak, rasa dan jual. Macam mana kita nak jadikan dia imbuhan akhiran? Kita tengok imbuhan yang pertama kan. Okay, kita masukkan di belakang. Sebab tu saya letak negatif macam ni supaya awak kenal. Untuk kita letak di belakang. Nama pun imbuhan akhiran, terletak di akhir kata nama ataupun kata kerja. Okey, kita tengok masak. Masak adalah kata kerja. Dia merupakan kata dasar, kata asal dia, tiada imbuhan. Untuk jadikan dia ada imbuhan akhiran, kita letakkan di belakang. Ni yang awak nampak ni di belakang ni. Okay, kan di belakang. Kalau awak perasan ini ada K, M-A-S-A-K, ada K di sini, 1 K kan. Kata asal dia ada 1 K. Tapi untuk imbuhan kan ni dia pun ada lagi 1 K, K-A-N. Bila digabungkan menjadi satu imbuhan akhiran, kita tak letakkan 2 K di sini sebab kalau kita letakkan 2 K dia akan jadi masakan. Okey, kita letak 1 je K, masakan. Yang seterusnya I. Macam mana kita nak guna dia? Contoh sini rasa. Kita letak rasai. Kemudian an. Kita letak sini jual. Dia akan jadi jualan. Ini beberapa contoh yang cikgu berikan. Ada banyak lagi contoh. Kita kena tengok betul-betul contoh dia. Okey, ini berkaitan dengan buku teks awak muka surat 17. Cikgu dah catatkan beberapa contoh-contoh jawapan yang ada di dalam muka surat 17 buku teks kamu. Okey. Untuk muka surat 17 ni, buku teks kamu dia kata berkaitan dengan tajuk jiwa patriotik. Ada 4 orang di sini, Alice, Hasan, Kokbun dan Komala. Mereka berdialog, bercakap mengenai tajuk dia jiwa patriotik. Jadi kita terus kepada jawapan di sini. Kalau kamu tengok di sini, dia kata imbuhan akhiran berada di akhir. Jadi dia duduk di akhir lah. Kita kena masukkan ketiga-tiga imbuhan akhiran tu iaitu kan, I dan an. Jadi kat sini awak tengok, sebelum di akhir di jawapan ni diletakkan imbuhan akhiran kan. Sebelum di akhir ni kita patah balik ke belakang di satu. Kita tengok di sini. Okey, catat. Catat ni merupakan kata kerja. Jadi macam mana kita nak gunakan? Bila kata kerja ada 2 je, sama ada kan ataupun I. Jadi kita tengok ayat dia. Dia kata Komala, kamu pula catat maklumat tentang tokoh guru itu. Jadi kita nak letak apa? Okey, contoh cikgu letakkan catatkan. Kita tak boleh letak catati, tak boleh sebab catati salah maksud dia. Maksud dia jadi lain. Tulis catatkan. Okay, catatkan maklumat. Nak catatkan apa? Maklumat. Dia kata maksud dia lakukan untuk seseorang. Okay, yang seterusnya sini awak tengok yang saya dah letakkan jawapan sini. Kata asal dia, kata dasar dia hormat. Jadi beliau amat saya hormat. Apa, hormatkan ke hormati?
kita nak buat sesuatu untuk orang lain kan, maksudnya kita letak hormati. I ni berbalik kepada tokoh tersebut. Maklumat beliau saya dapat daripada internet. Maksudnya dapatkan ke dapati? Dapatkan ke dapati? Dapati ke dapatkan? Kita guna dapati daripada internet. Contoh yang seterusnya, nama beliau ialah Azizur Rahman bin Abdul Rahman. Yang seterusnya kita terus kepada yang keempat. Ibu saya telah menyediakan jamu apa untuk kita. Ini kita gunakan an di belakang. Jamu, jamuan, hasil kepada perbuatan jamu. Jamu ni asal beri makan. Bila beri makan, apa yang kita beri tu adalah jamu, jamuan, iaitu makanan. Mari kita nikmat. Nikmat apa? Nikmati nikmatan. Mestilah nikmati kuih muih dan minum. Minum apa? Ini minumkan. Tak boleh minumkan. Maksud minumkan ni kita beri orang minum. Minumi, tak boleh minumi. Okey, minuman kita letak an di belakang. Hasil daripada sesuatu kita minum, maksudnya hasil kita minum tu kita panggil minuman, makan dan minum. Okey, ini contoh saja yang cikgu berikan hasil daripada penggunaan imbuhan akhiran kan, ai dan an. 3 ni saja. Okey, ini tak perlu buat apa-apa, hanya penerangan cikgu. Kemudian tugasan awak. Okey, baiklah. Tugasan yang pertama, awak kena buka buku aktiviti muka surat 23. Okey, arahan tulis imbuhan akhiran yang sesuai, iaitu bertajuk sanjungilah mereka. Ada 2 orang lelaki di sini. Mereka berbual berkaitan dengan tokoh apa? Okey, tokoh keuangan negara. Jadi awak kena baca. Awak kena tentukan dia punya imbuhan akhiran. Ini tugasan yang pertama. Kemudian sambung ke tugasan yang kedua. Awak lakukan dalam buku aktiviti muka surat sebelah sahaja, iaitu muka surat 24. Okay, untuk yang pertama ni awak baca, kemudian awak tengok, awak tentukan imbuhan mana yang awak sesuai gunakan untuk ataupun berdasarkan ayat dan gambar yang dia nyatakan kat sini. Berdasarkan ini pun dia dah bagi jawapan di atas ni, 3 imbuhan, awak pilih dan masukkan. Ini pun sama untuk nombor 2, 1 dan 2 sama cara dia. Bagi nombor 3, dia dah letakkan satu perkataan di atas ni. Jadi awak gunakan perkataan ni dan ditambah dengan imbuhan akhiran supaya dia jadi satu ayat yang lengkap dengan imbuhan akhiran. Sama juga untuk nombor 4, 1 dan 2. Okay, untuk 1 dan 2 ni sama cara dia. Letakkan imbuhan saja. Ini 1 dan 2. Okay, untuk 3 dan 4 awak kena cari dia punya kata nama ataupun kata kerja dia. Kemudian kena tambah dengan imbuhan akhiran. Imbuhan kena tambah belakang. Okey, itu sahaja tugasan awak untuk hari ini. Apa yang awak perlu buat? Okey, lepas awak dah siap, macam biasa awak perlu tangkap gambar, ambil gambar tugasan awak dan masukkan ke dalam ruangan yang cikgu dah sediakan di dalam Google Classroom awak. Okey, sekian, terima kasih. Harap kita dapat jumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.